Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Haji Hashim, ahli Tan Kuasa, sahabat saya Ustaz Syahir, Ustaz Hafiz dan lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. InsyaAllah setelah lama kita berehat, hari ini kita balik semula. Ana rasa lama sangat, lama sangat, sampai anda pun tak tahu kat mana saya start. Dekat mana habis, kat mana start tahu. Alhamdulillah. Kita tadi anak dia diberitahu bahawa kita sampai matan yang ke-40, insya-Allah. Okey, kita masuk matan 40 ke surat 155 untuk teks bahasa Arab dan 154 teks bahasa Melayu. Anak baca yang bahasa Arab. Kadang-kadang kita tengok pada teks bahasa Melayu untuk rujukan. Sekiranya ada beberapa makna yang perlu dirujuk, sekiranya satu kalimah mengandungi banyak makna. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wal haud alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun. Wal haud alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun. Dan telaga haud, haud iaitu telaga atau kolam, alladhi yang akramahu Allah ta'ala bihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengannya. Itu muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akramahu, hu tu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghiyasan bihi iaitu bil haud. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya telaga ini. Ghiyasan li ummatihi, sebagai ghiyas iaitu ghaus, pertolongan. Kita ada bincang bab istighatsah, memohon ghaus, dari kalimah ghiyas. Jadi kalau ada bahasa Arab, kalau ada alif sin ta, artinya meminta. Ghaus, pertolongan, bantuan, iaitu bantuan ketika seseorang berada dalam kesusahan, dinamakan sebagai ghaus. Bantuan ketika seseorang sedang berada dalam musibah, itu ghaus. Jadi kita ada isti'anah, ada istighatsah, ada isti'adzah. Isti'anah, minta Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan. Isti'adzah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala lindung kita daripada kejahatan yang belum sampai tapi dikhawatiri sampai. Mana kita baca a'udzu, kita takut, kita tak tahu, kita risau. Kita tahu syaitan ada di sekeliling kita, jadi syaitan sentiasa mengganggu kita. Dalam hati kita, walaupun kita zikir sebagainya, mungkin ada syaitan datang, ada ruang. Kerana kita kurang ikhlas, mungkin syaitan ruang masuk dalam hati, waswisu fi sudurin nas. Jadi kita tetap baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. A'udzu makna isti'adzah, kita minta perlindungan. Isti'anah, minta pertolongan untuk mendapatkan kebaikan atau manfaat.
Isti'adzah, minta pertolongan agar dilindungi atau dijauhkan daripada kejahatan yang dikhawatiri sampai, tapi belum sampai. Belum sampai atau kita tak tahu sampai atau tidak. Yang ketiga, istighatsah, meminta pertolongan untuk mendapatkan ghaus, iaitu bantuan dalam menyelesaikan masalah. Kalau dalam bab peperangan, istighatsah artinya minta bantuan tentera. Kalau dalam di sini ketika di mahsyar, waktu kita sedang kehausan, kita minta istighatsah, minta ghaus. Kita selalu dengar imam di Makkah baca Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah Tuhanku berilah ghaus, iaitu tolong kami waktu kami susah, tolong kami. Sama ada dibaca ketika kemarau, dibaca ketika peperangan, dibaca ketika musibah, dibaca ketika penyakit dan sebagainya. Ketika seseorang menghadapi kesusahan, maka dia meminta pertolongan dengan Allah, meminta pertolongan untuk menyelesaikan masalah yang ada, dinamakan sebagai istighatsah. Sebab tu ada perbincangan bab hukum istighatsah. Hukum istighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nama ghiyath, berasal dari kalimah ghiyathan. Jadi telaga ini, wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi, dan telaga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengannya, Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, ghiyasan, sebagai bantuan, pertolongan, atau tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan minuman kepada li ummatihi, kepada umatnya, haqqun, adalah hak. Setelah Syekh membincangkan tentang tajuk berkaitan dengan al-uluhiyah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita daripada awal bait berkaitan dengan Allah, kemudian berpindah kepada tajuk berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya, iaitu terakhir kita baca berkaitan dengan Mi'raj, berkaitan dengan mukjizat. Hari ini kita masuk pada topik baru, iaitu berkaitan dengan urusan-urusan akidah berkaitan dengan hari kiamat. Dan tiga tajuk ini dinamakan sebagai adalah merupakan usul madhaminid da'wah, usul madhaminid da'wah. Usul kandungan dakwah Islam ni kembali kepada tiga. Usul iman ada 6. Tapi untuk dakwah ni ulama fokuskan kepada tiga perkara, kerana dia adalah asas pemahaman teragama: al-uluhiyah, an-nubuwah wal ma'ad. Ni bukan rububiyah, uluhiyah, asma sifat, yang tu bab pembahagian tauhid. Kita kata al-uluhiyah atau al-ilahiyah, an-nubuwah dan al-ma'ad. Kita belajar akidah akan fokus utamanya pada tiga tajuk ini, tentang ketuhanan, kenabian, dan tentang hari setelah kematian. Sama ada berkaitan dengan sakaratul maut, berkaitan dengan keadaan di barzakh, atau di mahsyar, atau di sirat, mizan, atau di syurga, neraka sebagainya, dipanggil al-ma'ad, tempat kembali kita. Jadi al-ma'ad merupakan salah satu daripada usul kandungan dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau nabi-nabi, contoh Nabi Nuh AS, bila diutuskan kepada kaumnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Tatkala Nuh, dan sesungguhnya tatkala Nuh diutuskan kepada kaumnya, maka Nuh terus berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Di sini namanya uluhiyah, berkaitan dengan tajuk ketuhanan. Ajak manusia sembah Allah, ajak manusia kenal Allah, ajarkan manusia cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tajuk pertama dalam akidah, dan ia menjadi tajuk utama dalam ilmu dakwah. Dakwah bermula dengan tauhid. Ajak manusia kenal Allah, ajak manusia sembah Allah, ajak manusia melihat kebesaran Allah. Ini bab al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Qala ya qaumi ibudullah, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang layak kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini berkaitan dengan syirik, menjauhi syirik, melengkapkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bab uluhiyah. Ini sesungguhnya aku, di sini berkaitan dengan kenabian Nabi Nuh alaihissalam, kerana Nabi Nuh lah yang mengetahui tentang urusan-urusan berkaitan perkara ghaib. Sumber mengetahui perkara ghaib hanya kembali kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam beritahu bahawa aku seorang rasul dan aku diberikan wahyu dan aku mengetahui perkara-perkara yang kamu tidak tahu, aku nampak, maksudnya aku tahu, nampak dengan pandangan hatiku, iaitu dengan ilmu yang jelas, bahawa kalau kalian kekal begini, tak sembah Allah, kalian tidak beribadah pada Allah, aku takut neraka yang diberitahu padaku itu kalian jadi ahlinya. Jadi ini sesungguhnya aku, iaitu Rasul an-nubuwah, akhafu alaikum, takut ke atas kalian azab yaumin azim, takut kalian ditimpa dengan azab di hari al-azim, itu hari kiamat. Ada 3 mesej: al-uluhiyah, an-nubuwah dan al-ma'ad. 3 ni menjadi siapa sahaja yang berdakwah dan mengetahui konten begini, dijadikan ini sebagai usul. Tiap-tiap ceramah, tiap-tiap kuliah, tiap-tiap sekira, tiap-tiap buku mesti kita bawa kepada 3 usul ni secara sama ada secara umum, secara khusus. Namun usul 3 tajuk ni adalah tajuk yang utama dalam perbincangan dakwah. Kalau dakwah cerita tak balik kepada 3 ni, kata dakwah mula dengan tauhid. Tauhid tentang apa? Tauhid kembali kepada usul sittah, semua rukun iman. Namun 3 ini menjadi asas. Kenapa? Bila 3 ini, iman dengan Allah, iman dengan hari akhir, dengan Nabi SAW, dengan ataupun dengan mana-mana Nabi Rasul, dengan kerasulan, dengan Rasul-Rasul, dan beriman dengan hari kiamat, 3 ni asas kepada iman terhadap perkara yang lain. Bila seseorang beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi SAW, secara automatik mereka akan beriman dengan Jibril, beriman dengan malaikat-malaikat yang menjadi perantaraan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kerasulan itu Nabi dapat melalui malaikat dan berita-beritanya datang kepada Allah dan Rasul, kalau malaikat-malaikat yang lain. Begitu juga kitab. Kitab berada antara beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah. Jadi kalau kita nak berdakwah, orang tu tak percaya tentang tak percaya tentang malaikat. Kita nak cerita tentang malaikat susah. Fokus utama pada percaya pada Allah. Yakin tak tentang iman tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman tak dengan malaikat, iman tak dengan Rasulullah. Dari situ baru kita dapat berdakwah tentang malaikat dan tentang kitab. Kemudian tinggal apa? Tinggal beriman qada dan qadar. Beriman qada qadar berada di antara beriman dengan hari akhirat dengan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menetapkan qada qadar. Jadi macam mana nak redha dengan qada qadar yang buruk? Orang miskin minta jadi jutawan sampai mati miskin. Orang sakit minta sembuh, tak sembuh. Yang sembuh walillahil hamd. Ada yang tak sembuh sampai meninggal. Ada yang ada masalah, ada yang ada masalah sampai meninggal tak selesai. Jadi macam mana mereka nak redha qada qadar? Allah Subhanahu Wa Taala letakkan balasan hari akhirat untuk redha qada qadar. Kalau betul penyakit itu, penyakit yang menyebabkan kita mati, kita redha qada qadar. Kerana penyakit tadi adalah kafarah terhadap dosa kita. Kafarah terhadap dosa kita. Sebetulnya bila kita kata Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat itu lebih baik daripada al-ula, daripada hari dunia. Kita takkan merasakan ada satu musibah pun yang kosong, yang tidak ada hikmah. Hikmah yang paling besar adalah dengan melihat balasan yang Allah sediakan di hari akhirat. Kalau kita kejar hikmah dunia, mungkin ada ketikanya kita tak jumpa hikmah. Di sebalik sebahagian pada peristiwa, ada orang dia bila anak dia meninggal, dia tak terima. Ustaz, saya tak jumpa kebaikan. Tak jumpa kebaikan. Kebaikan kat mana Ustaz? Baby itu kecil lagi, dia mula cerita ikut perasaan. Kalau tak melihat, tidak didahului dengan beriman dengan hari akhirat. Tapi kalau beriman dengan hari akhirat, ada kebaikan. Kita jaga anak kita sebaiknya, sayang mereka, didik mereka sebaiknya. Tapi kalau Allah takdirkan rasanya rezeki kita di akhirat, mereka akan menjadi kanak-kanak yang menyediakan, kanak-kanak yang akan menjadi syafaat, menunggu kita di depan syurga, yang berebut datang tarik baju mak ayah dia
masuk ke syurga sehingga diminta dengan Allah agar dibuka kepada syurga. Akhirnya dibukakan semua pintu syurga untuk dibawa mak ayah dia masuk syurga pintu mana dia kehendaki. Kalau kita beriman, tapi syaratnya iman. Tak semua orang yang anaknya meninggal dapat fadilat tersebut. Kalau dia tak iman, tak ada apa-apa. Dia syaratnya beriman dengan hari akhirat dan balasan tersebut. Jadi bila kita ada tiga ini, nescaya kita akan nampak segala musibah ada hikmah. Sebelum kita cari hikmah dunia, dan sudah pasti apa yang Allah lakukan ada kebaikan dunia dan akhirat. Cuma kata hikmah akhirat jelas. Jadi kalau paling mudah untuk ajak orang redha atau beriman qada qadar bila melihat kepada hikmah akhirat. Jadi usul ni kalau kita pegang betul-betul, mana kita akan beriman dengan seluruh rukun iman. Pada masa itu, tiga usul ini juga akan menjadikan kita beriman dan beribadah dengan segala rukun Islam. Tiga ni juga. Semua rukun Islam sembah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapatkan balasan hari akhirat, dapatkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ibadah kita dalam rukun Islam. Kutiba alaikumus siyam, Allah yang tetapkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah lakukan la'allakum tattaqun, agar kamu dapat takwa balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tiga usul ni hatta dalam kita mendidik anak-anak kita, jangan sampai ada keraguan pada tiga perkara ini. Tiga benda, bukan yang lain boleh ragu, tak, tapi tiga ni jadi tonggak. Kalau dah mula ada orang yang mempersoalkan tentang kewujudan Allah, ni masalah utama. Ataupun mempersoalkan tentang kuasa Allah, ini masalah. Ataupun menyatakan bahawa ada kuasa lain yang menyamai kuasa Allah. Ataupun dia menyembah selain Allah, ini semua bermasalah. Bab uluhiyah, bab nubuwah, bab ma'ad. Atau bab nubuwah, bab kenabian. Kalau ada anak-anak ragu dengan kenabian Nabi SAW, masalah besar. Atau tolak hadis. Dia percaya Nabi SAW sebagai Rasul, tapi dia tak percaya kalam Nabi salah satu pada wahyu yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Al-Quranul Karim. Pada Al-Quran Allah pelihara. Adakah Allah pelihara lafaz ni sahaja dan dibiarkan kandungan ajaran Islam itu sesat? Tidak. Allah pelihara dengan lafaz dan maknanya. Dan makna Al-Quran itu disyarahkan melalui sunnah Nabi SAW. Syarah, cara pelaksanaan Al-Quran. Allah pelihara Quran. Allah suruh kita solat. Macam mana nak solat? Berapa rakaat? Allah suruh aqimus salah, tunaikan solat. Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi solat macam mana? Jadi kalau mereka tolak hadis, betul golongan anti hadis, mereka pergi kepada apa? Cara lain. Mereka akan tafsirkan solat dengan cara mereka. Kadang-kadang pergi kepada bahasa, pergi kepada apa? Solat itu doa. Doa jelah. Dengan niat boleh, solat dalam hati. Solat. Jadi itu yang berlaku pada golongan Batiniyah. Batiniyah ada banyak macam-macam mazhab. Ada yang tengok pada bahasa Arab, Batiniyah Arab lah. Batiniyah Melayu tak tengok. Boleh nak faham apa, bahasa Arab tak faham. Buat kamus pun tak pandai. Kamus pun tak kat rumah. Jadi dia percaya dengan bentuk-bentuk huruf, dengan rahsia-rahsia huruf dan sebagainya. Yang penting mereka akan tafsirkan ajaran Islam dengan cara sendiri. Kalau diberi ruang, ada manusia yang tafsirkan ayat Quran dan ajaran Islam dengan cara sendiri, solat pun dia tak solat. Itu yang berlaku solat dengan niat. Solat dengan niat. Sebab lafaz solat diterjemahkan dengan erti bahasa yang asal dan tidak diterjemahkan berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW. Kalau ikut sunnah Nabi, kita tahu solat yang Allah perintahkan tu artinya solat yang diajarkan oleh Rasulullah, iaitu solat yang cukup, solat yang wajibnya, solat yang cukup rukun-rukun, syarat-syaratnya sebagainya, solat yang sah. Kita takkan mampu ibadah kepada Allah kecuali melalui sunnah Rasulullah SAW. Dan terakhir sekali, kita akan tahu tiap-tiap amal ibadah itu ada balasannya, dan balasan dunia mungkin kita sedar tak sedar, nampak tak nampak keberkatan, ada keberkatan yang zahir tak zahir dan sebagainya, tapi yang jelasnya di akhirat inilah utama. Suatu bila kita berjaya yakinkan anak-anak kita dan anak-anak murid kita, kawan-kawan kita dan mad'uin kita, orang-orang kita dakwah dengan tiga perkara ini, insya-Allah
akan kukuh agamanya. Sebab itu dinamakan usul dakwah. Usul dakwah, dia kita ada belajar usul manhajiyah, ada usul madhamin. Usul manhajiyah, manhaj. Ada berapa usul manhaj. Berdakwah tak boleh langgar usul ni. Itu dalam bab ada beberapa usul. Dalam bab konten tak boleh tinggal usul ni. Kontennya apa? Usul uluhiyah, an-nubuwah dan al-ma'ad. Dari situ pecah. Dari situ datang semua rukun iman, kemudian rukun Islam. Dari situ timbulnya ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, sembah Allah ikut cara Rasulullah. Barulah tafsir ihsan. Nak solat khusyuk bukan dengan tak solat. Seperti gula batiniyah. Batiniyah dia kata solat belum tentu khusyuk. Kalau solat terdedah kepada riak, orang nampak. Kalau baca pula solat jahar terdedah kepada sum'ah, orang dengar. Jadi kalau solat cara ahli zahir yang macam Nabi, yang Nabi ajar, mana ahli zahir lah dia kata ni. Jadi macam orang biasa terdedah kepada belum tentu ikhlas, sebab mungkin riak, mungkin sum'ah. Lepas tu takabur pula, nampak orang tak solat. Mungkin dia rasa ujub dengan diri dia, takabur. Jadi macam mana solat yang suci? Solat dalam hati. Ikhlas, betul ikhlas. Orang tak dengar, orang tak tahu kita sekali, tak bagi tak ada nak judge orang kau tak solat sebab kita tak tahu dia solat tak solat, sebab dia solat dalam hati. Kan nampak elok. Itu cara tafsiran mereka. Tapi anda bagi syubhah ke bagi? Kalau anda bagi syubhah, anda jawab. Saya tak perlu jawab lah. Dah ada banyak klip-klip berkaitan jawab ni. Tapi penting golongan yang jahil ni, yang mereka tafsirkan agama dengan cara mereka tidak berpandukan kepada sunnah Rasulullah. Kalau bab salat begitu, apa tadi? Bab akidah. Bab akidah. Kita bermasalah. Ada orang bab ibadah, dia boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bab akidah tak nak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita berdepan dengan masalah yang besar. Dan mereka takkan kata tak terima. Mana ada orang Islam tak terima hadis, tapi akan diberikan alasan-alasan. Alasan-alasan inilah yang perlu kita tolak, yang perlu kita zahirkan kebatilan dan kesilapannya. Bukan kerana kita memusuhi ahlinya, tapi kerana nak zahirkan hak. Kita nak supaya Allah disembah dan dengan cara yang Allah nak melalui sunnah Rasulullah. Kita ketika menegur sahabat-sahabat kita, keluarga kita, kawan kita, yang kita tegur bukan orang lain. Kadang-kadang makcik kita, adik kita, ayah kita, bukan kita kafirkan. Ramai orang bila cerita masalah kesilapan masyarakat Islam ni sering menafsirkan teguran seorang saudara kepada saudaranya sebagai mengkafirkan. Kita cerita tentang syirik, adakah kita kafirkan orang yang buat begitu? Tak. Orang kafir lah. Orang Islam kita cerita supaya tauhid dia sempurna, supaya dia masuk Islam tidak diganggu dengan tauhid yang berkemungkinan Allah tak ampunkan dia. Berkemungkinan. Ini yang kita nak ketika bincangkan bab syirik. Itu yang kita nak ketika bincangkan bab bid'ah. Bukan sebab kita nak kamu ahli bid'ah. Mana mungkin kita solat sekali. Isteri kita mungkin daripada anak orang yang buat banyak bid'ah. Isteri kita, keluarga kita, kawan kita. Tak mungkin kita nak ahli bid'ahkan mereka. Tapi kita hukumkan satu amal ibadah tersebut kalau ada dua sahaja ibadah. Sama ada ibadah yang ikut Nabi SAW, sunnah, atau ibadah yang tak diajarkan oleh Rasulullah, atau Rasulullah tak nak. Rasulullah tak suka. Yang ikut Nabi itu namanya sunnah, yang tak ikut Nabi namanya bid'ah. Tak ada nama lain. Jadi kita perlu pastikan apa yang dia lakukan tadi adakah mengikut rule yang asal, mana ikut apa yang Allah nak, ikut cara Rasulullah, dan akan mendapat manfaat di hari akhirat. Kita akan bincang nanti insya-Allah akhirat hari ini. Betul, tajuk yang kita bincang hari ini adalah tajuk bermula tentang bab hari akhirat. Ini kita akan jumpa bab haud, lepas ni kita akan jumpa bab syafaah, dan beberapa. Dan kita ketahui bahawa Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau ketika tulis matan ini, beliau tulis untuk menjawab syubhah yang ada pada zaman tersebut. Zaman tu tak banyak orang yang sesat, banyak macam-macam, tak ada batiniyah, tak ada apa zaman tu. Yang ada orang yang menafikan haud, iaitu golongan Khawarij.
Khawarij menafikan haud, Khawarij menafikan syafaah, sebab pada mereka orang yang buat dosa besar ni dia kafir. Dia boleh bunuh kat dunia dah. Orang kata macam mana kamu nak bunuh dia? Mana tahu Allah di hari akhirat. Walaupun kalau dia buat dosa sekalipun, Allah boleh ampunkan kat dunia. Tapi mana tahu kalau tak ampunkan sekalipun, mana tahu dia akhirat dapat syafaat? Mana tahu di akhirat, hari akhirat ada kebaikan-kebaikan lepas dah meninggal, selagi dia tak kufur, anak dia yang hafal Al-Quran, anak dia yang mendoakan kebaikan yang berikan pada kaum muslimin, banyak lagi. Mungkin masa meninggal kita nampak macam dia ni meninggal keadaan tak elok, tapi tak tahu keadaan dia, ada kebaikan yang dilakukan, yang mana mungkin menjadi sebab untuk Allah muliakan dia. Yang ni yang Khawarij tak boleh terima, dan Mu'tazilah tak boleh terima. Mana yang wujud pada zaman dulu, bab akhirat ni, tajuk antara perkara utama yang dinafikan adalah berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haud. Maka Imam Tahawi rahimahullah masukkan tajuk ni dalam matan. Waktu kita baca, kalau kita baca pada awal, insya-Allah nanti satu masa kita tengok matan saja, syarah ringkas, maksudnya ambil sekali imbas, mungkin kat hujung ke ataupun lepas habis tajuk hari kiamat kita ambil semula, kita akan nampak Imam Tahawi tulis matan ini berdasarkan kepada isu-isu yang timbul pada zaman tersebut. Ilmu akidah luas, tapi Imam Tahawi hanya sentuh bab isu-isu, nak tegaskan bahawa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah percaya bahawa haud itu hak. Kerana beliau menerangkan akidah Imam Abu Hanifah. Kenapa? Ada orang dia kata bab fiqh diterima dah. Bab fiqh diterima dah. Kami ini mazhab Hanafi, kami bermazhab Syafi'i, kami bermazhab Hambali, kami bermazhab Maliki. Tapi bab akidah tak ada akidah. Mana ada akidah pecah-pecah mazhab? Akidah cuma Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perlu dituliskan akidah imam-imam yang mereka agungkan tadi. Kata, kalau kamu boleh mengaku bahawa kamu bermazhab Hanafi, maka inilah dia akidah Imam Abu Hanifah. Akidah mereka sama dengan imam-imam yang lain, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu kalau kita tengok pada muqaddimah, kata nak buka-buka sikitlah. Kita muqaddimah. Okey. Dah lama kita tak buka muqaddimah kan? Kita ada muka surat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata yang salin. Mana buku-buku ni disalin. Mana Warraq mereka salin. Kata qala al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi bi Misra rahimahullah. Dekat sini sampai sini kata Warraq, itu orang yang salin balik buku ni, buku dia kata telah berkata al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi di Mesir rahimahullah. Ini Imam Tahawi orang Mesir. Orang tanya Tahawi, betul juga kadang-kadang orang tanya Tahawi orang mana, tak tahu orang mana, orang Mesir. Okey. Kata hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keterangan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madhhabi fuqaha ilmillah, di atas mazhab fuqaha dalam agama ini. Artinya Ahlussunnah semua fuqaha macam tu. Kemudian dikhususkan Abi Hanifah Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in. Abu Hanifah dan dua orang sahibah, iaitu Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Jadi tiga nama ni, inilah dia akidah dia. Imam Tahawi kata kalau kamu ikut Abu Hanifah, inilah akidah dia. Sebab tu bila tuliskan isu-isu berkaitan dengan akidah yang timbul pada zaman tersebut, yang kebanyakannya orang yang terpengaruh dengan kesesatan, ini mereka mengaku masih lagi bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, masih bermazhab Abu Hanifah dan sebagainya. Sebab itu kita temukan sebahagian daripada golongan Mu'tazilah bermazhab dengan mazhab 4.
Jadi bab fiqh nampak masalah sunnah lah. Fiqh. Tapi bila tengok pada bab akidah, mereka berakidah dengan akidah Mu'tazilah kadang dan sebagainya. Okey. Jadi kata Syekh bila beliau menerangkan tentang haud untuk tujuannya adalah untuk menolak golongan-golongan yang menafikan haud. Siapa mereka yang ada pada zaman tersebut? Golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah telah wujud pada zaman Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan konten dia kita boleh guna untuk golongan yang nafikan haud. Siapa sekarang ni? Nak cari Mu'tazilah tak jumpa dah. Syiah, ada Syiah lah Mu'tazilah sekarang ni. Tapi kalau dia mengaku Syiah, dia ambil manhaj Mu'tazilah, ambil akidah, dia dah gunakan nama, dia dah tukar nama jadi Syiah dah. Tapi dari segi ajaran dia, dan dari segi kita tengok pada kaedah kalamiyah yang digunakan pakai oleh Syiah, kita tengok Syiah Imamiyah, ilmu kalam yang kena pakai, logik yang pakai adalah logik Mu'tazilah 100%. Ditambah dan dikurang pada tempat-tempat yang tidak menyanggahi Mu'tazilah. Mana ada tambahan dan sedikit perbezaan sebagainya. Tapi umumnya kalau kita tengok pada usul yang dipakai adalah usul Mu'tazilah. Tapi kita tak jumpalah yang mengaku Mu'tazilah. Tak jumpa orang mengaku saya ni golongan Mu'tazilah, tak ada. Ada mazhab yang dah terkubur. Terkubur dari segi namanya. Tapi dari segi pemikirannya ada. Mu'tazilah yang menafikan Allah beristiwa di atas arasy. Pemikiran itu wujud, diwarisi oleh kumpulan lain. Pemikiran Mu'tazilah, ajaran-ajaran Mu'tazilah yang menafikan sifat dan sebagainya diwarisi oleh kumpulan-kumpulan lain. Sebab tu kita bila nak cerita tentang satu kumpulan, kita tidak menghukumkan kepada nama itu sahaja. Nama tu perlu diketahui apa sebab mereka dikatakan sesat, salah. Kita tak ada hukumkan dia ni sesat. Kenapa dia sesat? Kita mesti tahu apa sebab. Katalah kesalahan disebutkan, kat mana bercanggahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, cek balik. Bila kita tahu dengan ilmu, maka bila dia ubah nama dengan pelbagai nama, ataupun memang kumpulan lain tapi mengambil pemikiran yang sama, kita boleh tahu silap tu. Kesalahan begini, ideologi ini dah wujud pada zaman dahulu. Okey. Jadi golongan yang zaman dahulu, golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah. Zaman sekarang ialah golongan Aqlaniyin. Golongan Al-Aqlaniyin Al-Mu'asirin yang ada pada zaman sekarang. Golongan yang mereka kata kami golongan Orientalis, atau kami Orientalis orang kafir yang masuk yang cerita Islam lah, menafikan haud, itu biasalah. Atau golongan orang Islam yang kami golongan Aqlaniyin, kami golongan intelek dakwanya. Kami ni golongan, padahal mereka adalah golongan liberal. Golongan, kita boleh golongan liberal, golongan apa lagi yang kumpulan-kumpulan ni lah, kumpulan-kumpulan liberal dan pecahan-pecahannya. Mereka menamakan diri mereka sebagai Aqlaniyin, orang yang mendahulukan logik. Mereka golongan gunakan akal. Hakikatnya mereka adalah golongan tak berakal dalam bab akidah. Mereka golongan tak berakal. Dan inilah dia menyebab, kenapa saya sebut begitu, bukan sebab saya nak kasar, tidak. Banyak kesesatan itu tersebar bila kita biarkan jenama baik diletakkan pada mereka. Bila jenama baik, orang jahil pun boleh jadi alim. Betul tak? Bab ketuhanan, ada golongan yang tak kenal Tuhan, tak percaya Tuhan, tak tahu Tuhan siapa, jadi pula nama-nama intelek mereka mana? Golongan atheism. Atheist ni golongan bodoh, jahil. Golongan tak tahu, tak ada pendirian berkaitan ketuhanan. Tak kenal Tuhan. Kalau tak masuk Quran, tak apa. Tapi dia nak juga cerita bab tu, tapi dia kata dia menjenamakan kebodohan itu, maka wujudlah golongan atheism. Menafikan kewujudan Allah atau menafikan kewujudan Tuhan secara umum. Bila orang hujah macam mana alam yang begitu teliti, begini begitu hujah tentang kewujudan Allah, tak boleh jawab, kita betul lah tu, alam ada. Tapi tak tahu siapa. Alam ni ada yang menciptakan, tapi siapa kita tak tahu. Mana kita tahu siapa ciptakan? Orang kata habis. Macam mana kamu nak jawab? La adri. Aku tak tahu. Maka timbullah golongan alla adriyah. Golongan jawab tak tahu pun ada mazhab. Bila
orang bodoh ni diberikan jenama. Mana? Bodoh 1, bodoh 2, bodoh 3, bodoh 4, golongan jahil. Mereka letakkan nama mereka. Last sekali mereka lah nama mereka sebagai sekular. Oh, sekular. Sekular berasal bersekula, itu orang-orang yang terpelajar. Dibawa sejarah mana? Sejarah agama daripada zaman Adam sampai zaman ni tak cerita, di-cut semua, potong semua sekali. Hanya ajarkan sejarah Eropah. Eropah, zaman gelap ni, zaman orang gereja menguasai, agama menguasai ini, jadi manusia jadi mundur. Datanglah golongan-golongan yang tolak agama, ada semangat inquiry, tanya banyak. Mereka bertanya, tak nak percaya agama ini, mereka bertanya. Semua benda mereka persoalkan, agama begini begitu. Adanya disebutkan nama-nama tokoh-tokohnya. Semua cara pertama mereka menjenamakan. Ini dalam sejarah, penulisan sejarah. Jadi nampak jenama kat mana? Orang agama, ni agama Kristian lah. Yang agama nampak kolot, betul lah mereka buat kesesatan ataupun kekejaman oleh gereja pada zaman tersebut. Itu berlaku di Eropah pada zaman tu, pada kawasan tersebut, bukan berlaku seluruh dunia. Sehingga melupakan semua sejarah dunia, melupakan semua kisah zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Adanya kisah jahiliah, tak ada agama, kemudian daripada jahiliah berubah jadi Islam, jadi maju, kuasai 2/3 dunia, semua tak cerita dah. Mana otak mereka fokus pada cerita Eropah je, macamlah dunia ni kat situ saja. Kebetulan pula kita berada di zaman ini yang mana kemajuan dinisbahkan kepada Eropah. Sedangkan apa yang mereka buat, jenamakan kebodohan bab agama, mereka highlightkan penemuan-penemuan pada mereka. Sedangkan tak semua teori yang dinisbahkan kepada Eropah berasal dari Eropah, tidak. Nama Ibn Sina, walaupun kita tak setuju bab akidah, tapi Islam. Jadi Avicenna, nama Al-Jabir jadi Al-Jibra. Kalau boleh buang terus, buang, lupakan. Kalau orang belajar tentang engineering, jumpa lagi Abbas bin Farnas contoh, yang buat kapal terbang yang mula-mula sekali, Abbas bin Farnas. Okay. Kalau tak, kita belajar kat sekolah je, kita hanya hafal Wright Brothers. Wright Brothers ni yang adik-beradik dia orang ni yang buat kapal terbang. Dia tak tahu Wright Brothers ni gunakan teori Abbas bin Farnas, teori Farnas. Dia cuma letak ekor. Kesilapan Abbas Farnas, dia sendiri yang terbang. Kan bagus letak monyet ke? Dia boleh nampak juga macam mana. Kesilapan dia sendiri nak terbang. Kan kalau letak barang ke apa ke boleh lah. Sebab dia yakin dengan teori ada. Rupanya lupa letak ekor kat belakang tu. Menyebabkan boleh terbang tapi nak jatuh, landing, mati dia. Jadi Wright Brothers hanya amalkan. Tapi macam mana caranya? Lupakan semua teori-teori yang ada daripada Islam, sebab kalau kekalkan akan nampak yang membawa kemajuan adalah agama. Mereka matikan semua watak-watak yang ada kaitan dengan agama Kristian ke agama Islam ke agama mana, mereka zahirkan kemajuan zaman sekarang adalah dengan meninggalkan agama. Kejahilan dijenamakan. Dan kita jangan biarkan. Sama juga pada zaman dahulu, zaman ahli kalam. Mereka menamakan orang yang ikut sunnah Nabi SAW sebagai Hasyawiyah. Golongan yang sisa-sisa. Golongan yang perut. Hasyawiyah ni maksudnya kalau tuan-tuan buat korban kan. Korban. Sembelih kita lapah tu. Lapah yang seketul perut yang kita buang tu. Lepas ikat puda kencing dia. Atau lubang najis kita ikat kat belakang tu. Cabut yang tu. Nama Hasya. Tak kira dah perut apa, nak kata perut tuala ke, perut usus ke, ini semua hasyawiyah. Mana benda yang paling kotor, inilah dinamakan ahli sunnah wal jamaah sebagai hasyawiyah. Jadi mereka ahli kalam, mereka belajar ilmu akal, dan akal mereka ini qat'i, tak salah. Sahabat dulu pun tak tahu. Memang sahabat dulu mereka selamat sebab mereka tak bincang. Buat apa? Mereka selamat, mereka duduk dalam gua. Mereka tak nak dengar orang luar. Kami kenal dunia luar. Kami begini, kami belajar begini. Ini bila golongan yang jahil menjenamakan pemikiran mereka dan kita menerima, jadi masalah. Salafus salih zaman mereka tak ada masalah. Datang golongan ni ahli kalam jahil.
Mereka potong terus. Jenama tak diberikan. Mereka golongan paling jahil. Kalau jumpa, sebat. Jumpa, hukum. Bawa keliling kampung, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, makhtalafun nas. Walaupun asar ini kata Imam Syafi'i, makhtalafun nas. Ma jahilun nas. Wa makhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa akhdihim bilisan Aristotelis. Mereka takkan, manusia ni, orang Islam ni, takkan jadi jahil, takkan jadi bodoh dan takkan berpecah kecuali kerana meninggalkan kalam Arab, meninggalkan tafsiran Al-Quran dan hadis berdasarkan pada bahasa Arab yang asal yang diwarisi daripada nenek moyang mereka, iaitu daripada Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat, dan mereka pergi kepada tafsirkan kalimah berdasarkan kepada lisan Aristotle. Imam Syafi'i tak kenal ke Aristotle. Imam Syafi'i tahu punca dia. Sebab tu mazhab yang ada, ahli sunnah pada zaman hanya ahli sunnah dan juga ahli kalam dalam bab sifat. Bila diterjemahkan yad, tangan, bukan dengan yadullah, dipotong. Sedang yadullah, tangan Allah, selesailah, tak sama tangan makhluk, selesai. Salaf laisa kamitslihi syai'. Tapi mereka nak tafsirkan yad dengan tafsiran ilmu mantiq, yang mana mereka bahagikan sejak pada awal lagi. Adanya jirim jauhar, kemudian ada jirim bergabung jirim jadi jisim. Jisim ada fizik lah, ada jisim pula dibagi pada dua, jisim yang mati, jisim yang hidup. Jisim yang mati macam batu, kayu semua yang mati. Jisim yang hidup, tengok pula, yang hidup ada dua. Satu hidup ada kehendak, mana ada bergerak dengan kehendak. Satu tak dengan kehendak. Yang bergerak dengan kehendak siapa? Manusia dan juga haiwan-haiwan. Yang bergerak dengan bukan dengan kehendak, macam pokok-pokok sebagainya, hidup tapi bergerak tapi bukan dengan kehendak, angin yang bawa dia. Dia bagikan lagi. Cantik kita nampak kan. Cantik. Okey, tak apalah, kita mana logik ada dalam Aristotle, begitulah kategoris, 10 kategoris yang dibawa. Ni mana kategoris pula yang dikategorikan, yang haiwan ni pula ada dua. Haiwan yang natik dan ghair natik, haiwan yang boleh berfikir dan berkomunikasi, dan haiwan yang boleh bercakap, dan haiwan yang tak boleh bercakap dan tak berfikir. Haiwan biasa, haiwan yang boleh bercakap berfikir, manusia lah. Sebab tu manusia dikenali sebagai haiwanun natik, sebab dengan pembahagian tadi terpaksa jadikan manusia sebagai haiwan, benda yang hidup. Benda hidup yang boleh berfikir sebagainya. Okey, timbul kawan tangan. Tangan salah satu daripada juzuk daripada haiwanun natik, atau juzuk daripada haiwan. Tangan ada pada haiwan, sama ada haiwan natik ataupun haiwan yang biasa. Haiwan ghair natik. Jadi yad ini, yad berjuzuk, yad berjisim, ini sifat makhluk. Sampai pada Allah, kenapa tak tafsirkan yadullah laisa kamitslihi syai'? Selesai cara salafus saleh. Mereka tak, yad tu juzuk, yad tu anggota, yad tu jisim. Dia tafsirkan dengan tafsiran ilmu mantiq terhadap kalimah yang terpisah-pisah tanpa diidhafahkan kepada sebagaimana ia datang dalam Quran Sunnah. Dahlah pisahkan antara yad, antara mudhaf dengan mudhafun ilaih, kemudian ditafsirkan pula dengan cara ilmu mantiq. Lepas tu mereka berpening kepala sendiri, macam mana ayat Quran pula? Timbullah golongan pertama kata, ayat Quran cakap, percaya je lah. Yadullah, tangan Allah. Habis tangan Allah sama dengan makhluk. Sama ke tak sama? Yang penting Allah beritahu. Wujudlah golongan musyabbihah. Musyabbihah ni siapa? Ahlul kalam. Datang kemudian golongan yang faham begitu, mana boleh kata sama? Allah nak kata Allah berjisim, dia dah ilmu dia kata berjisim. Jisim lah, tapi jangan kata jisim Allah sama jisim makhluk. Jismun la ka ajsam, golongan muqatiliyah dan sebagainya. Mereka awal-awal orang-orang soleh, tapi mereka mengeluarkan satu teori yang silap, kemudian diwarisi. Kemudian ramai di kalangan mereka bertaubat. Ramai di kalangan mereka bertaubat. Sebab tu golongan yang dinisbahkan pada Mujassimah pada asas seperti Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, beliau keluarkan teori tersebut. Jawab, bukan untuk menyamakan Allah dengan makhluk, tapi sebabkan terpengaruh ilmu kalam, maka kata Allah ada jisim, tapi jisim la ka ajsam, jisim tapi tak sama dengan macam mana-mana jisim. Sebab ilmu kalam kata mesti jisim. Dan kata akhir sekali wujudlah golongan mujassimah.
Siapa mujassimah? Ahlul kalam. Ini semua kelompok ahlul kalam. Datang golongan kemudian, jangan kau buat hal samakan Allah dengan makhluk. Mana ada Allah, mana ada sama makhluk. Kalau sama makhluk, Allah bersifat kurang. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, sekali kata Allah tak ada nama, tak ada sifat. Allah hanya ada je. Ada, Allah tak sama dengan apa-apa. Ada saja. Jahmiyah. Datang kata mana boleh Allah tak ada nama, ada sifat. Allah sebutkan Quran jelas. Jadi Allah mesti ada nama. Cuma nama tu jangan bagi sifat, jangan bagi makna. Bagi makna nanti ada sifat pula. Kalau ada sifat dah jadi Allah macam makhluk pula. Datanglah golongan Mu'tazilah. Datang selepasnya. Kumpulan dia kena golongan sifatiyah. Sifatiyah ni termasuklah kullabiyah, asy'ariyah, maturidiyah. Mengatakan bahawa kita kena kata Allah ada sifat. Mana boleh Allah tak ada sifat? Mereka hujah, lawan dari segi hujah kaedah kalam. Allah boleh ada sifat, tapi sifat Allah tak boleh ada dengan hakikat. Kalau ada sekalipun Allah mendengar, ma'ani, secara maknanya saja ma'ani, bukan sifat yang wujud. Yang wujud seperti seadanya. Sifat ma'ani, bukan a'yan. Tak ada siapa pun kata ayan, ni ilmu mereka yang kata begitu. Jadi wujud sifat ma'ani, mendengar tapi bukan dengan telinga, melihat tapi bukan dengan mata. Yang bukan-bukan ni kenapa sebut? Kata Allah melihat cukuplah. Dengan mata. Kalau Allah beritahu, dalam Quran Allah beritahu, kita percaya. Mendengar dengan telinga, mana kita tahu? Allah tak beritahu. Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'. Kan senang cara salafus salih. Allah beritahu, kita percaya. Kita tak biarkan. Tapi mereka tak ma'ani. Walaupun sifat-sifat yang lain tak terima, khabariyah yang bertentangan dengan logik akal semua sekali, tinggal sifat yang isbatkan sekali pun isbatkan dengan cara mereka. Maka dari sini ni semua pecahan-pecahan secara ringkas nak kenal di mana konsep kalam. Itu bergaduh sendiri. Ma'ani dengan habis macam mana dengan keadaan yang berlaku. Kita nampak perubahan berlaku pada makhluk. Oh, maknawiyah. Kaunuhu qadiran, tambah jadi maknawiyah. Bergaduh pula antara Maturidiyah dan Asy'ariyah berkaitan dengan isbatkan sifat maknawiyah. Tak apalah, boleh terima dua-dua. Boleh terima dua-dua lah sekali, bergabung. Tak ada masalah dari segi perbincangan ilmiah. Tapi kalau dijadikan sehingga nak bincang, kalaulah kata nak debat dengan golongan etis, mana golongan etis ni pun punca daripada mukalam juga. Yang ada golongan yang pening korang ni. Konsep ketuhanan pening sangat, dah jadi murtad. Ni golongan etis yang timbul. Sama ada golongan falsafah, yang belajar falsafah awal tak terima, atau yang dah belajar kaedah kalamiah, akhir sekali, bukan kaedah kalam ni pertahankan Islam, tapi konsep yang sama, ilmu falsafah, akhirnya mereka murtad. Ini dah golongan falsafah yang menafikan syurga neraka pun tak logik. Sebab apa? Tak boleh masuk akal. Akhirnya mereka takwilkan syurga neraka hanyalah sebagai metafora untuk menggalakkan manusia di dunia ini beramal. Kat mana tinggal? Jadi golongan yang nafikan sifat semua sekali. Mana ada dua camp. Camp isbatkan sifat al-kalam dan camp menafikan sifat. Yang mengisbatkan golongan mujassimah dan golongan musyabbihah dan nama-nama yang diberi seumpama dengannya, yang sama dengan jihawiyah ke, dia panggil apa sekali yang mereka namakan yang berkaitan dengan isbatkan sifat tapi dengan cara kalam, dengan golongan yang menafikan sifat. Last sekali bergaduh, bila siapa saya isbatkan sifat, dia kata mujassimah. Sedangkan mereka tak faham kalam salafus salih. Jumpa kalam salafus salih, amirruha kama ja'at. Ini golongan baik-baik di kalangan Asy'ariyah mutaqaddimin rahimahumullah jami'an, semoga Allah ampunkan mereka dan terima kebaikan mereka. Zaman-zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dan beliau dah bertaubat lah. Imam Ibn Fawraq rahimahullah dan imam-imam yang besar dalam mazhab Asy'ariyah yang awal sekali, mereka cuba nak kembalikan manusia kepada salaf. Tapi mereka dah terpengaruh ilmu kalam. Ilmu kalam dah tafsirkan bahawa kalau Allah istiwa dah jadi perlukan pada ni. Jadi cara mereka, salaf kata, jadi salaf tak bagi makna. Salaf isbatkan lafaz tapi maknanya serah pada Allah. Tujuannya apa? Untuk ajak manusia kembali kepada salaf. Namun tetap ada pengaruh ilmu kalam, akhirnya timbullah ahli tafwid, iaitu menyerahkan makna pada Allah. Sedangkan salafus salih tidak berkata demikian. Kita rujuk kepada kalam salafus salih, kita akan temukan mereka isbatkan makna.
Macam mana boleh tak isbat makna? Sedangkan semua orang ijma' bahawa mana istiwa. Ceklah kita tafsir Tabari ke, tafsir Ibn Kathir ke, tafsir mana-mana. Istawa bermakna ala wartafa'a. Mereka bagi makna ke tak bagi makna? Ala wartafa'a sa'uda. Ni kalam daripada Mujahid, kalam daripada salaf salih Ibn Abbas sebagainya. Bagi makna. Mana ada salaf kata istiwa tak tahu makna? Mereka bagi makna. Dulu cuma takwilkan Quran ni sampai pada zaman sekarang, ala wartafa artinya bukanlah ala wartafa artinya Allah tinggi, kedudukan maha tinggi. Takwilkan pula takwil. Tafsiran tadi dah ditakwilkan dengan bukan takwilkan nas saja. Salafus salih dah bagi makna dengan jelas, takwilkan lagi. Kita kata balik pada asal. Salaf bagi makna, kita bagi makna. Jawab tu dulu. Sudah pasti kita bagi makna. Dan bab ini saya ulang balik-balik supaya kita faham. Supaya jangan kita terbeban. Orang kata, mujassimah. Kata, mujassimah sesat. Memang sesat. Buat apa? Kami bukan mujassimah. Mujassimah tu ahli kalam. Musyabbihah tu ahli kalam. Dan semua mazhab yang sifat ni semua tu ahli kalam. Punca, Imam Syafi'i kata punca kamu pecah dan jahil tentang akidah ni berpunca daripada ilmu kalam. Tinggalkan kalam Arab dan ambil kalam Aristotle. Kalau kamu tak ambil kalam Aristotle, jumpa pada Arab, bahasa Arab kalau idhafah tidak akan diberikan makna secara infirad, bersendirian. Betul tak? Nama kita kata Allah beristiwa. Kita takkan ambil istiwa, Allah istiwa. Kita kata kucing duduk, orang duduk, kursi duduk. Makna duduk tu bergantung pada idhafah dia. Dan kalau berkaitan dengan Allah, laisa kamislihi syai'. Tak ada yang sama dengan Allah. Kenapa dia letakkan mislil dan kaf, kamithlihi, bukan saja laisa mislahu syai', untuk menafikan lagi dengan pelbagai makna yang boleh ditafsirkan, tapi untuk menambahkan lagi penafian. Laisa kamithlihi syai', tak ada yang sama dengan Allah, dan tak ada satu pun yang boleh sama dengan Allah. Memang tak ada. Yang sama dengan Allah tak ada, yang sama sikit pun tak ada. Yang sama betul-betul tak ada. Yang sama sikit pun tak ada. Laisa kamitslihi syai'. Baru Allah kata wa huwas samiul basir. Kalau tafsirkan ayat berdasarkan pada salafus salih, tak pernah ada masalah. Kalaulah zahir Al-Quran ada kesesatan, sudah pasti yang paling awal bersuara adalah Abdullah bin Ubay. Zaman tu Quran turun pada zaman mereka. Ada Yahudi yang faham bahasa Arab. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada Abu Jahal, yang mana kebanyakan Abul Hakam. Mereka ni tokoh-tokoh bahasa Arab. Kalaulah zahir Quran masa tu ayat ni turun bermasalah dalam berlawanan dengan logik akal, pasti mereka lah orang paling awal yang tolak. Tapi generasi itu, sejahat-jahat mereka tak pernah terfikir pun tentang benda ni, sebab mereka tak pernah pun belajar ilmu kalam. Tak pernah pun tafsirkan macam tu. Sebab bahasa Arab tak maknakan begitu. Sebab tu tak timbul masalah pada zaman mereka. Boleh tuan-tuan? Masuk ilmu kalam pula. Tapi memang saya cuba fahamkan, ulang-ulang balik. Mana daripada kita ni buat ulang balik supaya kita tahu kat mana perbezaan sebenar. Dan zaman sekarang ni nak cerita ilmu kalam ni jadi penjenayah. Orang ramai tak suka. Sampai dia cakap, ada yang kenal lah, dia tu okey saya lah, tapi dia punya masalah utama dia, Syekh Mukallam. Saya dengar lah kawan cerita. Kita cerita Mukallam yang marah buat apa? Mukallam Imam Syafi'i pun kutuk. Semua salafus salih kutuk. Kita tak kutuk nama kumpulan-kumpulan ni. Kumpulan-kumpulan ni timbul kadang-kadang untuk pertahankan Islam, kadang atas personal. Cuma mereka terpengaruh dengan syubhah kalam. Tak dinafikan sebahagian daripada ulama-ulama Islam yang nak pertahankan Islam dengan ilmu kalam, tapi mereka tersangkut dengan syubhah. Sepatutnya mereka lari dan buang terus ilmu kalam sebagaimana dilakukan oleh golongan salafus salih. Sebab bukan mereka tak jumpa, diterjemahkan ilmu kalam pada zaman Abbasiyah, ketika itu Imam Syafi'i dah ada. Kita cerita panjang ni, kita balik kepada Haud. Haud, golongan yang tolak seperti golongan Mu'tazilah, seperti golongan Khawarij, yang macam mana mereka tolak atas dasar apa? Alasan-alasan yang mereka pasti ada alasan. Bila mereka tolak, sebenarnya mereka tolak bukan sebabkan alasan-alasan ni.
Alasan-alasan ni tak mungkin mereka tolak, sebab mereka tak mungkin ada alasan untuk tolak kalamullah, kalam Rasulullah. Cuma masalahnya kalau isbatkan haud, adanya telaga Nabi SAW yang merupakan bentuk syafaat kepada umat Islam atau pada umat Nabi Muhammad SAW, akan menafikan akidah mereka. Khawarij dah hukumkan kafir awal-awal lagi kat dunia ni. Mu'tazilah kata kat dunia ni manzilah baina manzilatain, tapi kat hari kiamat dia kafir, masuk neraka kekal selama-lamanya. Tiba-tiba ada syafaat, mana boleh? Syafaat, nanti kita akan bincang nanti untuk kelas akan datang mungkin insya-Allah berkaitan dengan syafaat. Syafaat sampai ada syafaat keluarkan ahli neraka daripada neraka. Mereka tak boleh terima, mereka kata neraka selama-lamanya. Jadi mereka lawan bukan kerana alasan-alasan ini. Alasan yang berikan ini adalah untuk menjawab. Dan inilah dia bila ada ulama yang tersesat. Kalau orang awam sesat, dia tak ada jawapan macam ni dah. Tapi ada di kalangan orang yang pakar bahasa, kadang-kadang di kalangan orang belajar hadis, dan sekali mereka cari alasan, jumpalah beberapa alasan. Alasan yang kelihatan seperti ilmiah tapi salah dinamakan sebagai syubhah. Dinamakan sebagai syubhah. Tapi kalau alasan yang bodoh, dia kata itu nama jahal, kejahilan. Orang bagi alasan bodoh-bodoh. No, bodoh. Tapi kalau bagi alasan yang ada kaedah, ada sebagai nampak macam betul, dinamakan sebagai syubhah. Syubhah inilah kerja ulama, kerja penuntut ilmu untuk menerangkan bahawa yang kelihatan seperti ilmiah ini sebenarnya syubhah. Apakah syubhah yang mereka bawakan? Mereka syubhah seperti dalam bab haud ni. Sebelum kita masuk, saya terangkan sebab Syekh tak terangkan banyak, sebab tu saya ambil peranan untuk terangkan secara detail. Sebab Syekh mengihalahkan kepada buku Imam Abu Ja'far, Imam Ibn Abi Al-Hanafi rahimahullah. Jadi apa syubhah yang dibawa? Mereka kata hadis ni walaupun hadis mutawatir, ahli kalam kata kami hanya terima hadis ahad. Hadis mutawatir ahad tak terima. Sekarang ni mutawatir secara maknawi lah, bukan secara lafzi, sebab lafaz berbeza. Tapi semua kata ada haud. Mereka kata walaupun mutawatir tapi ittirab, maksudnya berbeza-beza riwayat dia. Nanti kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Kejap lagi lah insya-Allah akan sebut. Adanya ittirab, alasan pertama ittirab. Alasan kedua maknanya bercanggah. Maknanya bercanggah dengan sebuah hadis. Alasan ketiga, masa ni dah mereka jadi al-hadis. Waktu bila bertentangan hadis dengan bertentangan nas dengan pandangan mereka, kita akan jumpa ahli bid'ah yang tak terima hadis membincangkan tentang hadis. Masya-Allah, al-hadis. Hadis ni begini, tak boleh terima ketika mereka tolak. Ketika mereka nak kata ada, kita ni kena terima. Hadis sahih kita terima. Hadis dhaif pun kita terima. Hadis dhaif ni bukan ke orang buang macam tu saja. Masa dia orang nak isbatkan satu benda. Ketika mereka nafikan, hadis sahih tak diterima, hadis Nabi ahad, walaupun sahih Muslim tapi adanya illah begini begitu. Masa tu mereka jadi muhaddisin. Cerita tentang hadis illah sana sini, macam-macam alasan diberikan seperti yang akan dibincangkan sekarang. Tapi waktu mereka nak isbatkan amalan-amalan ke akidah yang tak sabit ke, tak semestinya mutawatir, ahad pun kena terima, tak semestinya yang sahih, yang hasan pun terima, tak semestinya hasan, yang dhaif pun diterima. Palsu, palsu sisi ulama hadis, tapi ulama lain kata tak palsu. Habis tak ada hujah langsung. Tak ada hujah langsung. Guru kami mimpi boleh terima. Waktu nak kata ada, mimpi boleh terima. Guru kau jawab tak sempat tidur lagi. Ya qazah, dia jumpa secara direct. Kalau sempat tidur jadi mimpi lah sekali, bila tak sempat tidur jadi ya qazah. Jumpa secara langsung. Selak kain ke? Selak tirai, tanya dengan Rasulullah. Macam-macam kalau nak isbatkan. Masa nak isbatkan satu benda yang mereka nak isbatkan, daripada ayat Quran memang tak wujud lah, confirm tak ada. Hadis memang confirm tak jumpa lah sebenarnya. Tapi bila nak isbatkan, macam-macam dalil pakai. Kita ni pegang kaul ulama, kita hormatkan ulama, kita begini begitu, sampai cerita semua, sampai pada mimpi, sampai semua nak isbatkan, nak cakap memang betul ada.
Tapi bila tak nak terima, ayat Quran boleh bertakwil. Ayat Quran bertentangan. Yang mutawatir, kaum mutawatir. Hadis mutawatir, haud sekarang mereka tolak. Hadis-hadis ahad itulah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kebanyakan hadis ahad. Dan majoriti hadis umat Islam hadis ahad. Oh, kita hanya guna hadis ketika bincangkan ibadah, iaitu bab furu'. Bab usuluddin kita kayak akal. Hukum ni hukum akal. Kita mesti tengok wajib bagi Allah yang mana, mustahil bagi Allah mana, harus sisi akal. Wajib sisi akal, mustahil sisi akal, harus sisi akal. Hukum akal yang guna pakai untuk mengatakan benda ni terima atau tak terima. Ayat Quran perlu disesuaikan dengan akal. Kalau ianya sesuai, kita terima. Kalau ianya bertentangan dengan akal, ayat Quran ni sebenarnya kita perlu takwilkan dengan makna yang sesuai, atau maknanya kita stopkan, jangan cakap, serahkan pada Allah. Inilah salafus salih. Ini bukan salafus salih. Ini bukan salafus salih. Mana mungkin salafus salih menafikan sifat? Mana mungkin salafus salih tak faham makna? Sedangkan mereka berada di zaman yang paling fasih. Takkan ada orang kemudian kecuali ambil bahasa daripada orang dulu. Dahlah Quran turun pada zaman mereka, dengan bahasa mereka, kepada mereka. Dapat direct mulut Rasulullah, tiba-tiba tak faham makna. Kamu pula faham kemudian. Oh, ada pertentangan. Mana mungkin? Tak logik. Tak mungkin kita boleh terima kaedah ilmu ini sejak pada awal. Saya cerita buat ni semangat. Punca semangat. Sebab ramai orang tak... Kalau saya jujur, kalau yang tak terima tu, yang daripada camp camp yang lain, saya rasa tak apalah, biasalah mereka ni. Tapi kadang-kadang dakwa kita ahli sunnah wal jamaah mengikut salafus salih, tiba-tiba terima al-kalam. Maksudnya syubhah tu sampai kepada orang yang nak ikut salaf sekalipun. Syubhah. Puncanya bukan sebab nama-nama kumpulan ni. Sebab tu saya tak fokus kumpulan. Punca pada menafsirkan Quran dengan kaedah ilmu mantiq, atau dengan ta'rifan ilmu mantiq, dan dengan ta'rifan infiradi, bukan dengan ayat Quran. Semua sifat disebahkan pada Allah mesti diidhafahkan pada Allah, bukan ditafsirkan dengan sifat makhluk. Kalau diidhafahkan pada Allah, maka betul lah makna laisa kamitslihi syai'. Ini takkan ada persamaan sejak pada awal. Takkan ada orang ahli sunnah ni yang menyamakan Allah makhluk, sebab mereka dah faham ini sifat Allah laisa kamitslihi syai'. Bukan jisim, bukan jirim, bukan tempat, bukan apa, tak ada kaitan langsung, sebab laisa kamitslihi syai'. Tak habis mujassimah. Kalimah jisim pun kita pernah sebut. Kalimah jirim tak pernah sebut. Tiba-tiba kena tuduh mujassimah. Sebab apa? Bukan mereka jahat, tidak. Tapi ilmu yang mereka belajar dalam kitab itu je. Sebab dia bergaduh sama al-kalam ni, dia dah masuk ilmu mantiq, bergaduh sama sendiri. Ahli sunnah kekal lah, tak ada apa. Sesama mereka yang isbatkan akan jadi mujassimah, yang tak isbatkan akan jadi mu'attilah sebagainya. Itulah istilah-istilah yang ada. Cuma rahmatnya ahli sunnah wal jamaah, mereka tak biarkan mereka pergi saja. Ulama-ulama sunnah tetap berdakwah, panggil, tinggalkan al-kalam. Kalau tetap gunakan al-kalam, mereka bersihkan satu-satu istilah, dipahamkan balik, kalau begini begitu. Itu cuma perbincangan berkaitan dengan firaq. So, akidah Islam mudah, bab sifat ni paling mudah. Pegang kaedah laisa kamitslihi syai' dengan makna yang sebenar, selesai masalah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maksudnya kita kena habiskan juga lah. Kita baca yang sini dulu insyaAllah. Tapi sebab haud ni dia ada kaitan. Haud dia akan ada golongan yang menafikan, mereka nafikan sebab punca asalnya sebab tidak bersesuaian dengan akidah mereka. Sama juga semua sifat-sifat Allah bukan sebab ayat itu tak difahami, tapi kerana bertentangan dengan akidah yang mereka dah terima daripada kaedah yang mereka letakkan. Mereka dah kata sifat wajib bagi Allah begini, mustahil bagi Allah begini, harus begini. Itu yang bertentangan kat situ. Kat situ yang bertentangan. Sebab tu ayat Quran mesti ditafsirkan sesuai dengan kaedah yang ada. Maka baru timbullah golongan ahli kalam yang menafikan, yang tak terima kata hadis ahad tak terpakai dalam akidah.
tiba-tiba sampai hadis jariyah, hadis Muslim, oh hadis ni ada illah. Ada illah, ulama tak pernah sebut pun. Lepas tu kalau katalah ada illah, hadis berkaitan Allah SWT istiwa atas arasy atau Allah fis sama, situ saja ke? Puluhan, ratusan ayat dan hadis yang lain mana? Takkan situ je nak bincang. Amintum man fis sama ay yakhsifa bikum al-ard fa idza hiya tamur am amintum man sama ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ayat istiwa dah tolak dah. Kata tak ada makna sebelum ni ajar kami ketika awal muqaddimah, oh tak ada makna, salaf tu tak bagi makna. Tiba-tiba jumpa makna salaf bagi ala wartafa'a sa'uda wastaqarra. Oh maknanya lain. Ni ketakwilkan ala wartafa'a sa'uda istaqarra mustahil, menafikan benda yang sabit dalam kitab. Tak apalah ala wartafa'a. Ala wartafa' artinya tinggi. Kami tak kisahlah tinggi macam mana pun, tapi salah bagi makna, tak bagi makna. Bagi makna. Sebab tu saya ulang-ulang balik. Kelas yang hadir kelas saya harap jangan ada syubhah ni lagi. Yang dah hadir kelas, jangan tersangkut. Dengar tak boleh dengar. Tuan-tuan bebas pergi dengar mana-mana pandangan. Tapi kalau tak jelas, tanya balik. Mungkin saya terangkan tak jelas lagi. Mungkin tak cukup jelas penerangan saya. Kalau kita bab ni tak clear, dia ada masalah kat mana? Dia akan syak kat mana? Ini berlaku atau tak berlaku? Betul ke ustaz tu ajar kita selama ni? Habis. Ustaz tu satu secara bukan satu je dia faham, otak dia tak faham dengan syubhat, dia tolak dengan ustaz-ustaznya, dengan hilang adabnya, dengan cara bahasa-bahasa kasarnya, timbul daripada orang yang mengaku sebagai sunnah. Dia tak sedar kalam yang kita nukilkan, kalam Imam Syafi'i, kalam Abu Hanifah, kalam ulama-ulama salafus salih. Puncanya bukan sebab mereka benci, tak, sebab syubhah dan sebab jahil tidak melihat akidah langsung daripada kitab salafus salih. Okey, bab haud. InsyaAllah sampai 5 minit lah ana habiskan ni. Nanti minggu depan ana akan gabungkan haud dengan syafaat. Dia ada kaitan. Minggu depan pula, bulan depan. Kelas akan datang, anda gabungkan syarah berkaitan dengan haud dengan berkaitan dengan syafaah. Anda semangat cerita sebab apa dah lama tak jumpa. Ni semua isu-isu yang timbul sepanjang kita tak jumpa ni. Jadi meluah kat sini. Yang mesej kawan-kawan mesej secara personal, Ustaz, betul sangat ilmu kalam ni, ilmu kalam. Saya kata ya Rabbi, daripada tak nak cakap lah, FB penuh ilmu kalam. Lalu sekali saya kata malah penat. Dah penat nak type letih. Siapa nak faham pun baca-baca. Tak faham sudahlah, aku jawab dengan Allah. Aku dah terangkan dah. Dah terangkan dah, habis dah. Pergilah tengok status yang ada, apa yang ada. Tapi kalau tak faham juga, dah tengok tak faham, ada soalan, silakan. Tapi kalau tak tengok lagi, baca tak faham, tiba-tiba datang, penat kita nak ulang-ulang balik benda sama. Bukan sengaja kita nak ulang balik, tapi masih ada. Kalau yang tak pernah dengar, orang yang saya tak kenal, saya tak ada masalah. Mungkin tak dengar lagi. Ada yang tanya, yang kita nampak dalam sebahagian kelas, artinya masih ada yang masih belum faham. Sebab tu diulang balik tajuk-tajuk yang sebegini. Okey, insyaAllah kita habiskan dulu. Kita habiskan bacaan ni saja. Habis sampai ni, kemudian kita akan syarah detailnya. Saya akan sekalikan dengan syafaat. Wal ahaditsul lati jaa zikrul haudi fiha kathiratun jiddan balagat mablaghat tawatur kama sarraha bidzalika jam'un min al-a'immati wa rawaha min as-sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan. Dan hadis-hadis wal ahadis dan hadis-hadis allati yang jaa zikrul haudi yang menyebutkan tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha yang menyebutkan haud Nabi padanya, pada hadis tersebut, itu kembali kepada hadis, katsiratun jiddan, sangat banyak ceritakan tentang ada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balaghat mablaghat tawatur, telah mencapai bilangan tawatur, yang mutawatir secara maknawi, bukan secara lafzi, sebab lafaz berbeza-beza. Kama sarraha bidzalika jam'un min al-a'immah, seperti mana yang ditegaskan sebahagian daripada imam-imam.
termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk syarah Ibnu Abil Is rahimahullah, beliau adalah anak murid, antara anak murid Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi beliau kata guru kami Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan sebagainya. Wa rawaha min as-sahabah bid'un 30 sahabiyan. Hadis ini diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Artinya sahabat sahaja yang cerita tentang benda ni lebih daripada 30 orang. Malah Imam Suyuti rahimahullah, beliau ketika bincang tentang haud, beliau kumpulkan sanad, beliau kata lebih 50 orang. Bukan 30 orang, lebih 50 orang kata Imam Suyuti rahimahullah. Jadi jumlahnya mutawatir lah, tak syak. Mana ahad ni apa? Ahad tu sahabat seorang yang beritahu. Sahih 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, tak sampai puluh-puluh. Tak sampai puluh-puluh atau ratus. Jadi biasanya 60 lah, 70, 60, tak sampai, tak ramai sangat. Walaupun sahih. Hadis ahad bukan hadis tak sahih. Tapi sahabat beritahu tak ramai. Hadis mutawatir sahabat beritahu ramai-ramai. Saya kenapa fokus pada sahabat? Orang tu takrifan Ustaz tak ada kat kitab. Memang tak ada kat kitab. Memang tak ada kat kitab sebab saya tak nak fokuskan pada takrifan kitab supaya tak faham asalnya. Sebab mutawatir terbatalnya nilai tawatur walaupun di kalangan tabi'in ramai macam sekalipun, kalau sahabat seorang sahaja tetap nama ahad. Jadi saya fokuskan kepada sahabat tadi untuk tahu kes asal. Kalaulah sahabat beritahu, contoh Abu Bakar, Umar atau Uthman beritahu, 3 orang je beritahu, tabi'in beribu orang riwayatkan, tetap hadis ahad. Sahih macam sekarang tetap hadis ahad. Nak fahamkan hadis ahad ni bukan hadis tak sahih. Mereka nak sahabat beritahu ramai-ramai. Sekarang ni sahabat beritahu lebih 30 orang atau lebih 50 orang, ramai-ramai sahabat beritahu. Terima tak? Tak terima juga. Bagi yang tak terima lah, bagi yang tidak terima. Sebab puncanya bukan sebab tak tahu hadis. Puncanya sebab mereka dahulukan akal, dahulukan kaedah mereka berbanding dengan nas. Itu nama ahli sunnah. Ada orang yang ikut sunnah, ada orang ikut pada al-ahwa, ikut hawa nafsu mereka. Wa qad istaqsa turuqaha al-Hafiz Ibn Katsir fi Nihayah, seperti mana yang dikumpulkan jalannya, jalan-jalan sanad kepada sahabat tadi oleh al-Imam al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab An-Nihayah. An-Nihayah nama ringkasan bagi Al-Bidayah wan Nihayah. Fi akhiri tarikhihi, ada bab bidayah nihayah, ada bab tarikh. Tarikh, ada kitab tarikh Ibn Katsir tu, tarikh dalam bab akhir sekali, akhir kitab. Kalau kitab tarikh Ibn Katsir kita akan bab akhir sekali. Kalau bidayah wan nihayah dalam bab tarikh ada perbincangan berkaitan dengan haud, hadis haud. Wa aqada al-Hafiz Ibn Abi Asim fi kitab as-Sunnah sab'atu abwab. Al-Hafiz Ibn Abi Asim dalam kitab as-Sunnah ada 7 bab hanya berkaitan dengan haud sahaja, iaitu daripada nombor hadis 155 hingga 161. Wa raqmul ahadis, dan nombor hadis 6. Ini tahqiq Syekh. Tahqiq Syekh artinya beliau senaraikan hadis-hadis pada nombor hadis yang ke-697 hingga 776. Kata Syekh bitahqiqi, dengan tahqiq aku. Syekh Albani rahimahullah beliau mentahqiqkan hadis ini, mentahqiqkan kitab ini, kitab As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim rahimahullah, Imam Ibn Abi Asim. Asyara fi akhiriha ila tawaturiha. Imam Ibn Abi Asim mengisyaratkan di akhir bab bahawa hadis berkaitan dengan haud adalah mutawatir. Biqaulihi, dengan kaulnya, wal akhbar allati dzakarnaha fi haudin nabi sallallahu alaihi wasallam tujibul ilma, dan khabar berita berkaitan yang kami sebutkan berkaitan dengan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujibul ilma, mana wajib diterima. Maksudnya mutawatir lah. Dengan istilah tujibul ilma maksudnya wajib, mana tak ada syak langsung, nama tujibul ilma, mana yufidul ilm. Okey, sampai sini insya-Allah kita stop. Nah, kita sampai sini. Akan datang saya akan syarahkan makna haud dengan sifat-sifatnya, kemudian kita ikuti dengan syafaah insya-Allah. Ada soalan sebelum kita tutup insya-Allah? Okey, insya-Allah. Jelas Ustaz Hafiz? Insya-Allah.
insya-Allah. Jadi kita sampai sinilah, kita pada 10:45. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan dan mengampunkan kesalahan-kesalahan, insya-Allah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada yang menghadiahkan kuih. Ada barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.